Ustazah tinggalkan dekat dalam kereta. Oh Allah, dia terlupa ambil. So tidak main kat. Masya Allah. Duduk. Dia tinggal dah. Sampai lah. Buka ada apa? Masya-Allah. Ustazah. Oh, tidak. Boleh buat Boleh buat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nasir, Ketua Biro Muslimat PJJ Surau Agung, yang dimuliakan bagi dihormati bersama himpunan yang didatangkan khas pada pagi ini, yang berbahagia Ustazah Datin Hajah Aminah Siti Zakaria, yang dihormati dan dikasihi para asatidz, Ustazah Hajah Musra, Ustazah Hajah Hijab, Ustazah Hajah Fadzia, yang dikasihi bonda-bonda dan pusat penjagaan dan pendidikan Darul Hijrah Bali, wakil-wakil jemputan dari masjid dan surau, Masjid Al-Falah Sumera Magadang, Surau Mujahidin Taman Desa Surada, Surau Raratul Hasanah Taman Ramau Desa, Surau Al-Ikhwan Taman Ramau Suria. Mak punya off tak mak punya. Surau Agung, ETK Biro Muslimat Sekretariat Muslimat Surau Agung, Surau Hadirin sekalian. Selamat datang ke program ceramah Anjuran Biro Muslimat Surau Agung. Ceramah pagi ini bertajuk Laluan Mudah ke Surga, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Datin Hajah Aminah Siti Zakaria. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berhimpun pada pagi yang berkah ini bagi menimba ilmu dari program ceramah ini, serta memeriahkan bagi majlis pelajaran buku-buku pengajian Surau Agung untuk pelajaran akan datang. Memandangkan keadaan semasa pada COVID-19 masih lagi berlangsung,
Hadirin dimohon untuk memakai mask sepanjang masa berjalan. Dan juga menjaga SOP yang lain seperti menggunakan sanitizer dan tidak bersentuhan sama kita. Semoga Allah mengangkat kita bersifat COVID-19 ini. Sebelum ceramah bermula, kita akan lancarkan buku-buku pengajian yang akan diberikan untuk pengajian akan Saya datang. buat gini untuk segera malam tadi punya ID. Dipersilakan Ustazah mengajarkan buku. Boleh? Itu. Alhamdulillah, dia semua Allah berikan kita untuk melancarkan buku dan bertajuk dan mudah tanpa hisab dan tanpa azab. InsyaAllah kita diuji Allah dan kita membaca buku ini mudah-mudahan Allah hasilkan kita dalam syarat orang yang dapat kesempatan dan dapat bisa Allah. Baca saja pelancaran baca. Sebelum ceramah bermula, izinkan saya untuk membacakan kualitas ceramah kita pada pagi ini. Ustazah Datin Hajah Aminah merupakan anak kelahiran Kulit dan kini merupakan terdakwa bebas. Mendapat pendidikan awal di sekolah kebahasaan Hayat Kulit, seterusnya sekolah menengah Islam Al-Musyriah Bukit Tajam, Ma'had Tarbiyah Islamiyah Al-Usta Kedah, Ma'had Mahmud Al-Usta Kedah. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar Mesir, diikuti sijil pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau menguruskan kerjanya sebagai tenaga pengajar di beberapa sekolah dan institusi pendidikan, antaranya Sekolah Kebangsaan Estek Kelantan, Sekolah Menengah Sains Kelantan, Ma'had Muhammadi Perempuan Kota Baru Kelantan, Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya, Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisah Kelang Selangor, dan beliau pernah menjadi pensyarah di Maktab Tuan Kota Baru Kelantan. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ketua Halwa Abdi Pusat, Ketua Halwa Abdi Pusat, dan Ahli Majlis Syura Tertinggi Abdi Pusat. Beliau juga adalah yang dipertua Persatuan Persaudaraan Muslim Malaysia yang dikenali sebagai Salimah. Beliau telah banyak meraih penghargaan dan anugerah. Antaranya Anugerah Guru Terbaik, Perkhidmatan Cemerlang, Sri Kandi Pertiwi, Guru Cemerlang Daerah Kelang, Tokoh Dakwah Abdi, Tokoh Pendakwah Selangor Kategori Wanita, Anugerah Sayyidatina Khadijah Sempurna International Conference on Women Security and Global Challenges, dan Tokoh Maulidi Waktu Selangor. Terbaru, beliau dinobatkan sebagai Tokoh Sayyidatina Ummul Salamah, Sempurna Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021, Anjuran Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, itu Maya. Ustazah Datin Hajah Aminah terkenal dengan pengisian minat ilmu dan masyarakat wanita
Malah beliau sering menyampaikannya di saluran radio dan televisyen tempatan. Beliau juga pernah diundang hingga ke Amerika Syarikat, United Kingdom, Brunei dan Singapura untuk menyampaikan ceramah agama. Itulah tadi sedikit kita dapat mengenai ceramah dari biografi beliau. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormat yang menyambut yang berbahagia Ustazah Datin Haji Aminah binti Zakaria untuk menyampaikan ceramah beliau. Tafadhol masykurah ya Ustazah. Cukup. Dia punya subjek okey. Tinggal cuba cakap kalau suami tu okey. Boleh. Saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah tentang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati wali majelis dan dihormati wali selaku yang dipertua ya muslimat Masjid Al-Falah. Kita surah Al-Falah. Yang dihormati ustazah yang selama ini panjang disebut tadi. Tak sempatlah saya nak diganti nama masing-masing, minta maaf. Seterusnya wakil daripada surau-surau dan masjid-masjid yang berdekatan, dan juga kita ada seorang tetamu yang datang dari jauh pada hari ini, iaitu Ustazah Fatimah, datang daripada Amerika Syarikat. Ada bersama kita di belakang sana. Dan Dr. Baltis, bekas pensyarah Universiti Kebangsaan, Ustazah Bushra, anak-anak nak kata Ustazah Cik Na kan? Ustazah Cik Na dan Ustazah Ruslin gambarnya. Anak serangga pun tak ingat nama. Itulah. Seterusnya hadirat yang dipilih oleh Allah sekalian, yang telah menjadi tetamu Allah di taman syurga Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini adalah merupakan pilihan Allah. Bukan kita dengan tergerak kita nak datang, tetapi adalah dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah telah masukkan kita sebagai insan-insan perbakar pada begini, yang menjadi tetamu di taman syurga Allah. InsyaAllah kehadiran kita pada pagi ini merupakan salah satu bukti menunjukkan dalam hati ini ada suatu nikmat anugerah Allah, yaitu cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. InsyaAllah itu pertanda baik. Dan sebagaimana yang disebut bergaul, sebagaimana yang disebut ya oleh baginda Rasulullah SAW bagi menjawab soalan seorang sahabat. Seorang sahabat datang berjumpa dengan baginda Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, ayuqrafu ahlul jannah min ahlin nar?" Ya Rasulullah, boleh kenal tak siapa orang menjadi ahli syurga dan siapa ahli neraka? Terhitung. Saya ni batuk sikit. Tapi minum madu banyak. Namanya madu tu panas tu. Jadi dia begitu.
Minta maaf lah ya. Jadi sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayuqrafu ahlul jannah min ahli nar? Bolehkah dikenal ahli syurga dari ahli neraka? Ada beza tak? Qala na'am. Ya Rasulullah, ya, boleh kenal. Sekarang pun boleh kenal. Bukan tunggu selepas meninggal. Now. Now just speaking sekali lah pasal ada orang Amerika belakang. Sekarang boleh kenal, kata Rasulullah. Falima ya'malul amilun. Kalau dah kenal dah, apa yang beramal? Untuk apa beramal? Jawab Rasulullah, kullun ya'malu lima khuliqa lahu atau lima yusirru lahu. Setiap orang beramal mengikut apa yang ia dicipta untuknya ataupun mengikut kesukaannya, hobinya, kegemarannya. Jadi sekarang tepuk dada tanya selera. Jawabnya sate kacang. Bukan. Tepuk dada tanya hati kecil. Apakah kegemaran hati kecil kita? Dia ada hati besar, ada hati kecil. Hati besar ni kalau dah lama tak jumpa, besar hati. Seronok tak jumpa, itu hati besar. Tapi hati kecil yang jauh di sudut hati kita. Hanya kita saja yang tahu. Apakah yang kita suka? Apakah yang kita tak suka? Andainya yang kita suka itu apa yang Allah suka, apa yang Rasul suka, apa yang Islam suka, maka itu pertanda ahli. Andainya kita suka apa yang syaitan suka, kenapa ada syaitan? Syaitan. Apa yang syaitan suka, apa yang Allah tak suka, Rasul tak suka, itu pertanda ahli sebelah kiri. Sebelah kiri. Saya nak sebut takut. Jadi sebab itu sekarang ni kita dah tahu. Kita ni bakal menjadi ahli syurga ataupun ahli sebelah kiri. Sebab setiap apa yang kita lakukan berpunca daripada kesukaan kita. Kita datang ke surau kerana kita suka pergi menghadiri majlis ilmu. Kita pergi ziarah rumah sakit kerana kita suka nak bersilaturahim dengan dia, nak menyentuh dia. Jadi kita buat benda-benda yang Allah suka. Bila kita buat benda yang Allah suka, setiap hari kita menambahkan pahala. Dan bila kita mengumpul pahala, maknanya kita membawa bekalan yang layak melayakkan kita masuk syurga, bekalan yang banyak. Dan insya-Allah di samping itu kita ni tentulah ada salah silap, ada terlanjur. Mudah-mudahan kebaikan kita dapat mengatasi keburukan kita. Dan apatah lagi kalau setiap kali kita tersilap, kita terus bersihkan kesilapan itu dengan taubat. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, tuan-tuan tak boleh cakap banyak. Cakap banyak dia penat. Kata Imam Ibn Qayyim ada 4 tanda. 4 tanda al-syurga. Awalan, hafizan, khasyar rahman al-rahman, wajaha qalbin musib. Itu tanda al-syurga. Yang pertama, awalan, rajin bertaubat. Silap sikit, astagfirullah. Silap sikit, tubna ilallah, warada'na ilallah, Allahumma anta rabbi, Rabbana zalamna. Macam-macam kan? Macam-macam lafaz taubat. Jadi kita duduk saja-saja pun tak silap pun kita selalu astagfirullah. Itu tanda syukur. Yang kedua, hafizan. Sentiasa pelihara supaya jangan buat benda yang Allah tak suka. Berhati-hati supaya lidah ni jangan telanjur, mata ni jangan lihat benda yang haram, telinga ni jangan suka mendengar bawang-bawang,
membawang. Oh, dulu dia orang kata ketupat. Zaman dulu buat ketupat. Zaman lalu membawang. Mana pasal istilah membawang? Oh, kopek bawang. Sambil kopek bawang tu sambil berceramah. Jadi, dia jaga mulut. Dia jaga anggota 7. Kita di anggota 7 ni yang selalu buat dosa. Di atas 3, di tengah 3, di bawah 1. Apa 3 di atas? Belum. Datang. Tengok benda yang haram. Tidak? Telinga. Share. Kita tak mengumpat tapi kita tolong partner. Tolong lengkap. Dia tak boleh nak buat bawang seorang-seorang. Dia kena ada tukang apa lagi? Tukang dengar. Tukang kongsi. Tukang kongsi dengan tukang membawang sama banyak. Sama banyak bahagiannya. Jaga 3 di atas ni, itu yang selalu buat. 3 di tengah, apa dia? Yang pertama, perut. Jangan makan benda yang haram. Yang kedua, tangan. Jangan menjamah benda yang haram. Jangan buat benda yang haram. Yang ketiga, boleh faham. Jangan melakukan zina dan sebagainya. Jadi berapa dah? 6 kan? Satu lagi apa dia? Kaki. Kaki jangan pergi ke tempat yang haram. Jangan melangkah ke tempat yang tidak diizinkan oleh Allah. Siapa pelihara anggota 7, insya-Allah selamat. Bagaimana kita nak bersihkan anggota 7 daripada dosa? Selalu melafazkan 7 kalimah. Tak masuk ni bukan 5 huruf. Tak buka-buka ni. 7 kalimah ini 5 tambah 2. 7 kalimah ini dapat menghapuskan anggota dosa anggota 7. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Imam As-Suyuti dan kitabnya Al-Jauharul Mawduh, dan kita selalu melafazkan 7 kalimah, insya-Allah dapat membersihkan dosa 7 anggota. Jadi itulah. Maka saya dan 3 orang, kami bertiga lah. Saya, Dr. Ustazah Cik Rafiah dan Ustazah Norma, semuanya nenek-nenek belakang. Saya bukan setakat nenek, saya sudah jadi banyak kan? Anak, cucu, cicit. Saya sudah hampir ada 1,5 cicit. Seorang setengah. Setengah tu on the way. Jadi moyang lah. Kami sebut kami ni pesanan 3 bonda di belakang. Kenapa kami 3 bonda ni memilih untuk mengeluarkan buku ini yang pertama? Buku pertama kami bertajuk Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab, Tanpa Azab. Kerana kami semua ni sudah berada di penghujung. Semuanya umur 70. Saya berikut tahun Islam dan ke 80. Kalau tahun dulu, putih muda sikit. Dan tahun Islam setiap 30 tahun tambah 1 tahun kan. Jadi kalau 2 kali 30 tambah 2 tahun. Kalau umur 60 jadi 62. Kalau umur 70, kira tengoklah. Kira pi, kira man, hampir 80. Jadi oleh kerana penulis ini bukan penulis kami ini, penyunting saja. Sebab untuk mengetahui bagaimana jalan yang mudah masuk syurga ini bukan boleh difikir-fikir. Fikir, macam ni tu, macam ni, tak boleh. Allah Ta'ala sajalah yang tahu.
Rasulullah sajalah yang tahu bagaimana langkah-langkah yang boleh membawa kita ke syurga. Apatah lagi lah kalau nak masuk syurga dengan mudah, tanpa hisab dan tanpa azab. Tak boleh nak letak. Jadi buku yang kami tulis ini semuanya kami petik daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih sahaja. Banyak berupa hadis, tapi yang tak sahih kita tolak. Kita pilih yang sahih saja untuk kita jadikan panduan untuk membimbing kita agar dapat ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi oleh kerana kita ni dah dekat dengan garisan penamat, tak sempat nak tulis yang awal-awal. Kita tulis yang akhir terus. Keluarga umur, baru kita patah balik ke belakang. Jadi sebab itu buku pertama ialah laluan mudah ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Buku yang kedua insya-Allah. Kemarin baru kami habis semakkan kali kedua. Kita sudah siap lama dah. Dah hantar kepada Aras Mega. Aras Mega di Bangi yang cetak untuk kita. Dan kita dia sudah semak dan dia dah bagi balik ke kita. Kita semak kali kedua. Baru kemarin pukul 1 hari baru selesai semakkan kali kedua. InsyaAllah kita akan serah balik pada Aras Mega untuk dia awal apa semua. Kemudian dia bagi balik kita, cermat sangat ni. Cermat sangat. Bagi balik kat kita semak lagi, kemudian dia akan cetak. Yang kedua, tajuk dia Bertuahnya Orang yang Berilmu. Buku kedua. Bertuahnya Orang yang Berilmu. Malangnya orang yang tak berilmu. Jadi sebab itu hadirat sekalian, kalau dipanjangkan umur, diizinkan Allah, dapat diterbitkan buku itu, dengar cerita, nak jadikan buku itu sebagai buku yang kedua. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bertuah di dunia. Sebab apa? Sebab di dunia ini ramai insan yang malam, ramai insan yang bertuah hanyalah yang terpilih saja. Bagaimana Allah memilih kita untuk menjadi orang bertuah? Dengan mengisi kita dengan makanan yang seimbang. Hadirat kenal tak? Body hadirat sekalian. Hadirat kenal tak diri hadirat sekalian? Kita ni hakikatnya ada 3 dalam 1. 3 in 1. Dia kata shampoo sudah 3 dalam 1. Ya? Ada pembersih, ada apa lagi? Pelembut, pewangi. 3 in 1. Itu shampoo. Kita pun kerana ada 3 dan 1 lah ada depan saya ni. Kalau salah satunya tak ada, tidak wujud dalam majlis ini. Apa dia 3 dan 1? Sebenarnya panas sangat tu. Saya pukul berapa? Pukul 2 pagi tadi. Jaga-jaga, serap. Tak keluar saraf. Saya salah satu doa dia bila kita menghadapi apa-apa uzur dan sebagainya, apa dia? Pada doa untuk mujarab Al-Fatihah. Ambil air suam, bubuh madu, baca Al-Fatihah dengan nama Allah, dengan berkat setiap huruf Al-Fatihah kita baca, jadi jalan penawar. Esok ya Allah aku nak pergi ceramah dekat Kajang. Oh, tak keluar salam ke mana? Dengan izin Allah. Alhamdulillah, boleh keluar salam ni. Maka tak keluar salam. Jadi sebab tu pasir lagi. Ya? Jadi kita ni 3 dan 1. Ketiga-tiganya kita kena bagi dia keperluan. Nombor 1 yang duduk di kursi ni namanya apa?
body. Badan. Badan, apa dia makanannya? Nasi lemak, sate kacang, apa lagi? Biryani gam, teh tarik, teh tolak, macam-macam. Itu kita tahu. Itu adalah makanan body. Makanan jismani. Tapi kalau jismani saja, tak duduk depan saya. Dia duduk di batu dua Jalan Tanah Merah. Tahu batu dua Jalan Tanah Merah? Korek tanah merah keluar. Nisan depan, nisan ujung kaki, ujung kepala. Itu namanya alamat baru. Alamat baru batu dua Jalan Tanah Merah. Itu kalau, jadi kita kena ada yang kedua. Body, nombor dua kena ada roh. Tapi kena ada satu lagi, iaitu akal. Makanan akal apa dia? Ilmu. Makanan roh apa dia? Iman. Sebab itu orang yang tak beriman, dia seperti, saya nak sebut pun tak sedap. Mayat hidup, mayat berjalan. Dia tidak ada perasaan. Sebab itu orang yang tak beriman, hatinya keras. Lebih keras daripada batu. Dia seronok saja melihat orang susah. Ni yang kena pakai ni. Ni nak kata apa ni? Purdah tu. Purdah Malaysia Baru. Semua kita kena pakai ni kenapa? Kerana ada manusia yang tak bertanggungjawab, dia nak dia saja selamat. Dia orang lain susah. Dia cipta ada 6 kilang di tempat perang sekarang ni. Apa nama? Di perang dengan Rusia. Ukraine. Setelah Rusia serang Ukraine, rupanya presiden Ukraine itu ada Yahudi. Yahudi Ukraine itu ada 1% saja. Macam mana dia boleh jadi presiden sedangkan rakyat 1% saja Yahudi? Nah, itulah perancangan ini. Jadi di Ukraine itu ditemui ada 6 kilang buat virus. Termasuklah virus COVID-19. Lepas tu timbul virus baru, virus apa POC. Tak tahulah, sebutlah. Dan dia ada 5-6 lagi akan keluar. Wali-wali Allah pertunjukkan pada mereka yang tersirat. Maka mereka awal-awal lagi bercakap ini adalah perancangan manusia. Di akhir zaman mereka tidak merancang membunuh manusia dengan bom, tapi mereka merancang membunuh manusia dengan virus. Kita mau tak mau terpaksa. Cucuk tu pun tak kena gaya. Jadi masalah. Bapa Dr. Mazhar lepas cucuk Bosta, Bobby dia collapse. Dia panggil apa? Sekarang ni perkataan sudah hilang lah. Dia hilang perkataan. Stroke. Lepas stroke berapa lama? Terus meninggal. Di Franka awal kan Mazhar ni bukan nama saya. Apa nama? Mazhar apa dia punya ringkas? Zainul Abidin. Muhammad Asri Zainul Abidin. Bukan budak kalau Islam. Bukan nak murid saya. Dia ni jenis mulut luas. Jenis mulut luas. Tahu mulut luas? Jadi bila bapa dia tu, dia kata ini semua akibat daripada Bosta. Maka marahlah puak-puak KKM. 6 kali polis kita bagi amaran. Sebab dia mufti.
Dan dia perkataan itu didengar. Jadi akhirnya senyap sikitlah. Jadi itulah saya sendiri ini. Tanya belah kiri ini, tapi tak sempat Ustaz. Tapi tak boleh angkat kat tu dah. Tak pakai baju kena cari tiang. Cari tiang angkat pelan-pelan baru masuk tangan. Ini semua kerja manusia yang hatinya tidak ada ini. Orang yang beriman, dia menjadi khairul nas, anfa'uhum linnas. Kenapa dia? Dia tak bagi saya cakap lah. Saya datang nak cakap lah. Orang yang beriman, kuat sangat kuat volume. Volume dia slow dan sikit. Orang yang beriman, hatinya ditanam dengan roh iman. Roh keimanan ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di dunia ini dan manusia yang paling banyak memberi manfaat, memberi kebaikan kepada manusia yang lain. Sebab itu baginda Rasulullah SAW menerangkan, mukmin yang sebenarnya ialah orang lain selamat dari antara tangannya dan antara lidahnya. Tangannya maknanya kuasa. Dia tidak salah guna kuasa menyebabkan orang lain susah. Lidahnya, dia tak guna lidahnya untuk bercakap dengan Allah tak. Dia tidak membohongi orang. Dia tidak memfitnah orang. Dia tidak menyakitkan hati orang. Bahkan dia menggunakan lidah dia untuk menarik orang supaya menjadi orang yang baik, bertambah baik. Itu. Jadi sebab itu dalam diri kita ada roh, yang mana roh itu memerlukan iman. Yang mana iman itulah yang akan menjadikan hati ini murni, hati ini bersih, hati ini sentiasa suci, tidak terlintas untuk melakukan benda yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Bahkan tidak terlintas untuk melakukan benda yang sia-sia, apatah lagi benda yang jahat dan sebagainya. Dan satu lagi, dalam kepala ini ada akal. Akal ini mesti ada makanan dia. Apa dia makan akal? Dia ilmu. Ilmu macam-macam. Nak buat cucuk kodok, kena ada ilmu. Nak masak nasi, kena ada ilmu. Malam tadi cucu saya masak nasi. Semua komplit. Ni nasi ke buka? Pasal apa? Dia ni ulat buku. Sekali-sekala dia nasi apa. Jadi mak dia suruh masak nasi petang hari. Mak dia kata, ukur dua ruas. Jari dia panjang. Dia ukur ruas jari dia, nasi jadi bubur. Jadi nak masak nasi pun kena ada ilmu. Nak buat sambal belacan pun kena ada ilmu. Tapi hadirat, ilmu apakah yang paling top sekali di dunia ini? Kita nak tahu top ke tak top ilmu itu, tengok benda yang kita nak capai melalui ilmu. Kalau ilmu tentang nak bancuh adunan, dia marah, saya cakap kena slowkan lagi kot. Kena letak saja ya. Letak. Boleh sampai. Dia tu tinggi, tak boleh. Tak boleh. Ini bukan.
Oh, dia makin tinggi. Bacalah. Saya pakai. Yang tu bagi tunduk. Letak situ begitu. Letak tu betul tundukkan. Nah, ini boleh ketat tak? Nanti dia jatuh. Cubaan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Okey. Dia terlampau sensitif. Terlampau hebat. Terlebih hebat. Jadi ilmu ni kita nak tahu hebat tak hebat ilmu tu. Ialah kita nak tengok benda apa yang kita akan capai melalui ilmu tu. Ya. Jadi apa benda yang kita nak kenal melalui ilmu tu? Ada orang belajar sains, kalau KKM dia nak kenal tentang organ manusia, tentang segala jantung, segala cecair dalam badan, segala apa. Ilmu tentang dia nama apa? Ilmu fiziknya. Tentang organ manusia ni. Biologi. Kau nak kenal tentang wave, tentang apa? Angin, gelombang, apa semua ni ilmu apa? Ilmu. Jadi orang Melayu kita ni terkenal dengan ilmu sains dan teknologi satu, yang kedua ilmu sastra. Dua aja. Tapi Imam Al-Ghazali membagikan ilmu pada 3. Ilmu yang paling top sekali, ilmu mengenal yang Maha Pencipta, yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Agung. Nama apa ilmu tu? Ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Itu sama. Itu ilmu yang paling top sekali. Setiap hamba Allah yang mukallaf, siapa hamba Allah yang mukallaf? Yang dalam badan dia cukup. Akal ada, fikiran ada. Tapi anggota ni tak menjadi syarat mukallaf. Orang lahir tak ada tangan pun, kalau akal dia sihat, dia mukallaf. Kan? Minta maaf saya ni warak sikit. Tengkok sakit. Tak boleh panggung lama. Sekejap bolehlah panggung. Tak tangkap gambar kadang-kadang gini je. Nampak tadi lah. Dia warak sikit. Minta maaf lah ya. Tak serupa orang dah lah. Ni dah 5-6 tahun dah ni. Tengkok ni gemuk. Jadi yang setiap yang mukallaf, apa maksud mukallaf? Makhluk yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengenal hukum-hukum Allah, untuk mengenal peraturan hidup, untuk mengetahui segala-gala yang berlaku dalam hidup ini dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia. Itu mukallaf. Sebab itu anak yang baru lahir tidak mukallaf. Sebab dia tak boleh fikir. Orang tua yang sudah nyanyung tak mukallaf. Sebab dia dah tak boleh fikir. Tapi kalau tua 100 tahun pun tak nyanyung, masih mukallaf. Ya, itu akal. Jadi setiap yang mukallaf, maka dia
dipertanggungjawabkan untuk mengenal siapa pencipta dia. Baru ni saya dengar, saya ni dalam masa COVID ni, saya suka dengar YouTube. Bergurukan Ustaz YouTube. Jadi, saya dengar satu ceramah menerangkan tentang takjubnya kenapa banyak manusia tak beriman. Kerana manusia tidak kenal dirinya. Cuba selidik. Ustazah Faziah. Ya. Ustazah Faziah. Betul saya. Ustazah Faziah lahir tahun berapa? Buka rahsia sikit. Tahun 1952. 1950 di mana Ustazah? Di mana? 1950 di mana? Tidak ada. Lepas tu 1952, 9 bulan sebelum tu Ustazah sebagai setitis air mani. Pertemuan antara bapa dan mak. Kemudian siapa yang mengubah daripada air mani itu menjadi seketul darah? Siapa yang mengubah dari seketul darah menjadi seketul daging? Siapa yang mengubah dari seketul daging ditumbuhnya tulang, disalut oleh daging, kemudian dipecahkan, ada jari, ada tangan, ada semua. Siapa yang meletak urat saraf yang menghantar darah-darah kita ke seluruh badan sehingga badan ini dapat hidup, dapat bergerak? Siapa? Kemudian kita lahir ke dunia. Siapa menyediakan bekalan untuk kita permulaan lahir? Susu mak kita datang dari mana? Semua. Jadi sebab itu kalau dia kenal diri dia, maka dia akan mengenal pencipta. Asyik baiklah dah. Ni siapa yang mencipta? Setitik air pun kita tak mampu untuk menciptanya kalau tidak dianugerah oleh Yang Maha Berkuasa, yang wajib kita mengenali dia. Wajib kita berterima kasih pada dia. Ya? Yang saya nak highlight dalam ceramah tu, dia kata dia buat macam-macam lah. Dia kata jantung kita ni setiap saat dia buat apa? Dia mengepam. Ya. Dalam 1 minit berapa kali dia pam? Berapa kali dia pam? Siapa yang mengarah jantung kita pam? Siapa yang kontrol? Dalam 1 minit berapa? Siapa ada doktor kat di sini? Berapa puluh kali, berapa ratus kali. Dalam badan kita ni ada urat. Urat kita ni kalau disambung boleh pergi Amerika, pergi balik dua kali jalan. Sambung urat kita ni. Punya uniknya, punya hebatnya ciptaan Yang Maha Kuasa terhadap diri ini. Bagaimana kalau kita nak fikir bangun tidur? Kalaulah 10 jari kita ni semua keras. Bangun pagi tadi keras semua, macam mana? Masuk bilik air macam mana? Nak pegang pipe tak boleh. Nak beri gigi pun tak boleh. Jadi sebab itu kita kena siapa sebenarnya yang dari saya tak ada, adakan. Bila diadakan dengan kelengkapan yang sangat unik, sangat hebat. Gajah kalau dia nak makan, macam mana dia makan? Gajah makan macam mana? Lalai dia pergi. Kalau kucing makan macam mana? Tapi kita cantik. Ambil tangan. Cantik kan? Kalau tak tangan kadang-kadang ni, tak mau ni, pakai garpu. Itulah.
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami cipta manusia itu sebagai kejadian yang terbaik. Oleh itu, kenapa manusia ini tidak pernah mengenal penciptanya? Apatah lagi lah untuk bersyukur pada penciptanya. Apatah lagi untuk mengabdikan diri kepada penciptanya. Jauh, jauh dan jauh. Dalam masa yang sama, bukan tak bersyukur, tak berterima kasih, tak mendekatkan diri, bahkan mengadakan berbagai-bagai angkara melakukan kefasikan di atas dunia ini. Kerana akalnya kosong daripada ilmu untuk mengenal pencipta. Sebab itu Imam Ghazali kata, ilmu yang tertinggi adalah ilmu untuk mengenal Allah. Untuk ma'rifatullah. Awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Kewajipan yang pertama ke atas seorang manusia ialah mengenal Allah. Itu ilmu yang nombor satu. Ilmu yang kedua yang wajib kita isi dalam akal ini ialah ilmu untuk mengenal jalan hidup yang tepat untuk kita sampai kepada keridhaan Allah, kasih sayang Allah dan firdaus Allah kalau begitu. Syurga Allah. Ilmu apa tu? Ilmu alam. Ilmu matematik. Apa? Ilmu fiqh. Ilmu syariah. Itu ilmu nombor 2 yang wajib kita isi dalam fikiran kita. Tetapi ramai orang tidak memandang ilmu ini penting. Sebab itu ilmu agama ini diletak nomor 3. Nombor 2 sains, nombor 1, nombor 2 sastra katanya, nombor 3 baru agama. Zaman saya tahun 50-an, orang mengaji sekolah agama ni yang tak laku masuk sekolah putih. Betul tak? Kalau hantar sekolah agama, heran. Nak suruh anak kerja apa ya? Sampai anak ustaz pun kata saya tak mau ngaji sekolah agama. Nanti saya tak mampu bagi makan bini. Orang Kedah lah tu, orang Utara. Sebab dia tak ada kerja. Masuk sekolah pondok tak ada kerja, tak mampu nak bagi makan anak bini, anak isteri. Itu punya rendahnya pandangan masyarakat pada ilmu yang boleh dia mengenal Allah, ilmu yang boleh dia mengenal hidup yang tepat untuk dia sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang kedua. Jadi hadirat sekalian sudah memilih jalan yang betul. Tidak ada pencen untuk kita mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul tak? Saya dah 55 tak payah belajar. No. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Bahkan kita sebenarnya menuntut ilmu bukan daripada dalam buayan, daripada dalam perut ibu lagi. Ibu-ibu yang bawa baby dalam perutnya datang ke mencari ilmu, terkesan pada baby yang perut. InsyaAllah. Sebab itu anak-anak yang maknya sudah kahwin masuk universiti, dia mengandung masuk universiti, anak yang keluar tu dah keluar dari universiti lah. Cerdik anak dia, cerdik. Saya alhamdulillah, anak saya dah masuk universiti di Azhar. Saya kahwin sebelum pergi, kahwin cara pos. Seorang di Mesir, seorang di Malaysia. Akad nikah di pejabat agama. Ayah bawa rumah pun tak tahu. Orang tahu rumah kahwin. Lepas 5 tahun balik baru buat sendiri kahwin. Anak dah setahun. Umur setahun. Dapat anak alhamdulillah. Lebih cerdik daripada mak pak. Sekarang dia dah profesor. Saya duduk BA cabut boleh. BA Dogol. Dia ada profesor. Itulah ada dia jadi cerdik bila dia kita bawa ke majlis ilmu selanjutnya insya-Allah. Itu ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga berulang ilmu sains teknologi ni. Ilmu sains, ilmu sastra,
ilmu untuk kita mengenal alam. Disuruh juga sebab alam ini Allah cipta untuk kita. Macam mana kita nak menguasai, nak mempergunakan alam ini kalau tidak ada ilmu? Dengan ilmu lah boleh cipta segala bateri, boleh cipta segala alat, segala kereta, segala semua-semua ni. Tapi kita terbalik. Ilmu yang ketiga tu jatuh nombor 1. Ilmu yang kedua dan yang pertama itu tidak dipandang penting. Saya dah lama dah bercakap. Oleh kerana kita punya sistem pendidikan tidak bermatlamat untuk melahirkan insan yang bertakwa. Kawan saya yang berbalik pada Amerika, dia kahwin dengan orang putih, orang Amerika. Lawyer ke, hakim ke. Suami Ustazah Fatimah namanya. Dia kata orang Amerika buat kajian, di Malaysia ni majoriti orang Islam. Tapi yang mengamalkan Islam hanya 20%. 80% tak mengamalkan Islam. Betul tak? Betul ke tak betul? Itu orang Amerika buat kaji. Dr. Hassan Ali buat kaji juga. Dia kata betul. Dan budak-budak yang pergi camp, sama camp dia tu, 20% dia yang solat. 80% tak solat. Saya pergi pasar Seksyen 6, Shah Alam. Waktu sembahyang Zuhur, waktu Jumaat, ramai orang-orang Melayu yang berniaga tak pergi sembahyang Jumaat. Saya nampak satu orang pakai baju kuning air. Dia pergi dekat kedai buah, dia tengok kanan, dia ambil buah dalam poket. Hari Jumaat tu, orang tengah sembahyang Jumaat tu. Lepas tu dia pergi mana tu? Lagi dia datang pula. Tengok kanan, ambil buah dalam poket. Saya pergi bisik kat budak buah tu. Orang yang pakai baju kuning tu, sasat curi buah awak. Saya bisik kat budak jual buah. Bukan tak buat, tak pergi sembahyang Jumaat. Mencuri pula lagi. Orangnya sasa, handsome, lelaki. Takkan uzur ke? Takkan period ke? Jadi itulah. Dan berita yang terakhir, dibuat kajian, majoriti budak-budak sekolah sekarang ni terjebak dengan zina. Terjebak dengan zina sesama sendiri. Jadi awaslah. Dan majoriti terjebak dengan ajaran sesat. Ajaran sesat. InsyaAllah pada 4 bulan 9 hari Ahad, saya dah booking Dr. Aiman Al-Atiqi daripada UIAM untuk memberi ceramah khas tentang pengukuhan akidah. InsyaAllah kita akan buat di peringkat nasional, peringkat kebangsaan. InsyaAllah kita akan buat di Masjid Shah Alam. Saya akan buka kepada hadirat sekalian. Jom kita beramai-ramai untuk mendengar bagaimana Dr. Aiman akan bimbing kita supaya kita mempunyai ilmu yang pertama itu yang betul-betul terpasak kukuh di dalam hati kita dan dapat menjaga kita daripada terkena fitnah akhir zaman ini dan dapat menjaga keluarga kita. Dan kalau boleh dapat menjaga umat ini. Kita sibarkan seluasnya bagaimana kita nak menjaga kita punya akidah agar tidak diselewengkan. Ya. Panjang pula mukadimah hari ini ya. Tak buka lagi ni. Jadi itulah. Jadi hadirat sekalian sedarilah. Kita kena hidup 3 dalam 1. Ketiga-tiganya mesti seimbang, baru kita menjadi insan yang seimbang. Body isikan dengan makanan yang halalan,
thayyiban. Akal diisikan dengan 3 jenis ilmu. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal hukum-hukum Allah, jalan-jalan hidup yang diredai oleh Allah, dan ilmu tentang hasil ciptaan Allah supaya kita dapat memanfaatkannya. Ya, tapi tentang hasil ciptaan ni hukumnya fardu kifayah. Kalau doktor dah kaji tentang kesihatan, kita tak payah. Ada orang yang buat kajian tentang matematik, kita tak payah. Taklah mesti kita pakar dari semua bidang, tak perlu. Ada orang yang pakar bidang ni, kita serah kat dia. Kita perlu, kita jumpa dia. Orang pakar mata, kita sakit mata, jumpa pakar mata. Orang pakar tulang, sakit tulang, jumpa pakar tulang. Orang pandai buat sate, lapak sate, jumpa. Haji? Haji apa? Sama dia, Allah yang hantar. Allah yang hantar. Jadi dia ada kepakaran masing-masing. Kan? Itu yang ketiga. Kita tak perlu. Tetapi yang pertama dengan yang kedua, kita mesti mempunyai ilmu sekurang-kurangnya, secukupnya untuk menjadi kita seorang insan yang seimbang. Jadi itulah. Jadi baliklah pada buku kita ini. Ya. Jadi cukup dah kan 3 jenis ilmu tadi. Lagi tak masuk lagi mukadimah kata tinggal 5 minit. Masya-Allah. Tinggal 5 minit lagi. Kena soal jawab dah. Jadi tak apalah. 5 minit per 5 minit lah. Jadi buku saya ni mengandungi yang pertama sekali tentang nikmat-nikmat syurga lah. Nikmat syurga ni, apa yang kita rasa selesa dalam hidup ni, Allah beri 99 kali ganda lebih hebat daripada apa yang kita rasa sekarang. Kita rasa makanan sedap, dalam syurga 99 kali ganda lebih sedap. Kita rasa nak comel, dalam syurga 99 kali ganda lebih comel daripada sekarang. Bahkan dalam syurga esok, kita nak wajah macam mana, serta-merta boleh berubah. Kita tengok ratu cantik, saya nak jadi macam dia. Waktu itu juga Allah bagi. Bertukar wajah menjadi serupa dengan orang yang kita kenal. Pendek kata apa saja. Sebab itu ditawarkan dalam syurga ni, ada yang berbentuk makanan, buahan, tempat tinggal, pasangan. Dan diri kita sendiri pun tidak ada yang tua. Semua sekali sebaya, seumur. Faham? Kata-kata. Banyak tak ada. Kita ni semua 33 saya. Tak pernah tambah umur di syurga. 33 dah. Dan nak tempat tinggal yang selesa. Orang yang paling low kelas di syurga, tempat tinggalnya 2 kali ganda dunia ini. Istana dia tu seluas 2 kali ganda dunia ini bagi orang yang paling rendah tempat tinggalnya dalam syurga. Bagaimanalah orang yang paling tinggi? Nak masuk syurga? Ya, nak masuk yang mana? Yang paling tinggi lah kalau boleh. Wa idza sa'alta jannah fas'alil firdaus. Rasulullah kata kalau kamu nak minta syurga, mintalah syurga firdaus. Jadi malulah. Nak bangun tidur, nak bangun tahajud 2 rakaat pun asyik terkejut je. Saya anak saudara saya dia nakal. Bangun tahajud dah. Saya yang terkejut. Buat nakal. Jadi di sini kita menghuraikan tentang berbagai nikmat syurga. Kemudian kita huraikan tentang hadis yang terang-terang. Rasulullah menceritakan tentang orang yang layak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Saya baca tu je lah ya. Hadis tu mana?
Ni. Satu hari saya terjemah terus je lah. Suatu hari Rasulullah keluar. Kemudian Rasulullah cerita pada sahabat dalam masjid, aku dibentangkan oleh Allah tentang umat-umat, ya, di akhirat. Jadi ada umat yang berlalu dengan Nabi dia, seorang Nabi ada seorang je pengikut dia. Ada lagi Nabi ada 2 orang je pengikut dia. Ada lagi Nabi yang seorang pun tak ada pengikut dia. Punya pendakwah seorang pun tak masuk Islam. Ada Nabi yang ramai pengikut dia. Ada Nabi yang keluarga dia saja yang ikut dia. Kemudian aku nampak satu kumpulan yang ramai. Kalau orang Kedah kata nampak beritam di kepala. Aku ingat itulah umatku, kata Rasulullah. Lalu dikatakan padaku, ini ialah umat Nabi Musa dan kaumnya. Jadi sebab itu kita dengar cerita bila Firaun mengejar Nabi Musa, bersamanya ada 70,000 Bani Israel kan, yang lari dikejar oleh Firaun dan sampai ke Laut Merah. Allah Ta'ala belah Laut Merah tu dengan berkat mukjizat Nabi Musa, mengetuk tongkat dia tu dan jadi lebuh raya yang kering, dan akhirnya Firaun masuk juga laluan itu dan sampai tengah Allah tutupkan dan mati Musa, mati lemas kan Firaun. Jadi Nabi Musa ramai. Kemudian dikatakan padaku, lihat di sana ada satu kumpulan yang lebih banyak, yang sehingga saddal ufuk sampai memenuhi ufuk ni apa nama panggil, kaki langit. Jadi dia kata faqila li unzur hakadha wa hakadha faraitu sawadan katsiran. Lihat di sana dan aku nampak terlalu ramai di sana. Dan dikatakan faqila li haula'i ummati. Itulah umat engkau wahai Muhammad, wa ma haula'i sab'un alfan. Bersama dengan yang berhitam penuh kaki langit itu ada 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Lepas cerita tu Rasulullah masuk rumah dia. Sahabat kata dia tanya, siapa ya? Kalau kita baru je masuk Islam. Bapa kita tak Islam. Kalau anak-anak kita, dia orang lahir Islam. Dan kita Islam. Punya bincang ni, siapa dia 70,000 tu. Akhirnya bila Rasulullah keluar. Rasulullah kata yang 70,000 itu ialah humul ladzi la yaktawun. Mereka yang tidak minta layak tahun tak berubat dengan besi panas, tak guna kain. Apa dia kain ni? Kain ni besi, dia panaskan sampai jadi macam bara. Kemudian dia telekatkan pada tempat yang sakit. Katalah ada bisul, dia panaskan besi, dia terlekat pada bisul itu. Akhirnya bisul itu akan pecah, akan baiklah kot namanya. Itu cara perubatan jahiliah. Jadi Rasulullah kata tak boleh, haram berubat dengan besi panas. Besi panas pun lebih teruk pada sakit bisul. Betul tak? Jadi tu. La yaktarun wala yastarkun. Ini di muka surat 13 orang. 13 ke 19. La yaktarun, tidak berubat dengan besi panas, wala yastarkun, dan tidak minta dijampi. Jampi hak mengarut ni. Guna mambang merah, mambang piramid tu. Piramid tu dia terdekat tau. Dia nak perli orang-orang yang menggunakan perubatan jampi-jampi mengarut tu. Mengarut je dia jampi-jampi. Dia seru segala mambang-mambang tu. Itu orang yang tidak minta dijampi. Wala yatatayarun, dan tidak firasat.
Apa dia firasat? Dia berjalan-jalan tersepak tumbuh. Itu alamat tak baik. Dia pegang-pegang, jatuh, pecah, tinggal. Itu alamat tak baik. Tidak ada. Dia tak payah. Orang zaman dulu, kalau dia nak buat sesuatu perkara, dia ambil burung. Dia lepas. Kalau burung tu terbang ke kanan, tanda baik. Kalau burung tu terbang ke kiri, itu tanda sial. Tak baik. Tak payah buat. Tak ada. Dia tidak menggunakan besi panas, tidak minta diganti yang mengarut. Tetapi yang perubatan Islam itu tak apa. Itu tak apa. Macam Dr. Randin, Allah yarham tu. Dan tidak apa tadi? Tidak firasat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah. Kerana hidup kita, apa saja yang Allah takdirkan pada kita, kita serah pada Allah di samping kita berusaha. Allah takdirkan kita batuk. Kita terima dengan redha. Tapi kita boleh usaha. Kita minum madu, kita beli ubat batuk, kita cari macam-macam faktor untuk ubat. Itu tak apa. Ikhtiar tak apa. Tapi jangan kita anggap Panadol ni ada kuasa untuk menghilangkan sakit kepala. Kita sudah syirik. Sebab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kita nak angkat jari pun tak boleh kalau Allah tak izin. Betul tak? Saya pergi sekali, Ustazah Rahimah, anak cucu tak kenali, masuk hospital. Sakit apa? Sakit tak boleh angkat pelupa mata. Dia tak boleh angkat pelupa mata. Kita nak tengok kena buka kan? Dia nak buka mata tak boleh. Sakit tu. Kita tak mampu. Itu. Jadi kita kena bertawakal sepenuhnya pada Allah. Dan kita kena faham segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita makan, segala apa yang kita pakai, segala apa yang kita manfaatkan di dunia ini, semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri. Sebab itu Allah sangat suka orang yang bersyukur. Allah sangat suka orang yang bersabar. Sebab itu petanda dia bertawakal. Faqama Ukashah. Bila Rasulullah sebut 4 perkara tadi, bangun Ukashah. Ud'ullah an yaj'ali minhum. Ya Rasulullah, tolong berdoa supaya Allah masukkan saya salah seorang daripada orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, jawab baginda, anta minhum. Awak seorang daripada mereka. Ya Allah. Terkejut Ukashah. Cepat dia. Lepas Ukashah bangkit, bangun seorang lagi. Ya Rasulullah, dia minta macam Ukashah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukashah. Jawapan Rasulullah pun hebat. Kamu telah didahului oleh Ukashah. Tutup. Ukashah telah mendahului kamu. No, kamu nak masuk syurga tanpa hisab, kamu kena hadir ceramah, baca buku Ustazah Aminah, mudah-mudahan. Nak minta kat Rasulullah, dah tutup. Rasulullah tak bagi tahu. Jadi sebab tu kita kena ikhtiar. Ya, mudah-mudahan. Itulah. Kemudian ada lagi Rasulullah minta, ya, Rasulullah minta kepada Allah supaya tambah lagi. Allah kata setiap orang yang 70,000 tu dia boleh bawa bersama dia 70,000 lagi. Setiap 70,000 tu boleh bawa 70,000 lagi. 70,000 kali 70,000, tolong jawab. 4.9 juta. 7,749. Bubuh 0,0 jadi 4.9 juta boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa hisab. Ramai ya? Bolehlah kot kita salah seorang. Tak ramai. 4.9 juta ni sejak Nabi Muhammad lagi. Umat Nabi Muhammad. Sampai hari kiamat. Lah ni pun ada berapa juta? Berapa juta umat Nabi Muhammad. Sekarang. 7 bilion. 7 bilion lebih kan? Sekarang. Jadi sudah 1,400 tahun. Jadi sebab itu kita kena berusaha lah. Di peringkat awal saya ingat susah tau.
Nak masuk syurga tanpa hisab ni rupanya tak susah. Jangan guna bersepan. Jangan guna jampi-jampi ni. Jangan firasat bertawakal. Tapi sebut mudah. Bertawakal ni serah sepenuhnya dengan redha hati segala qada pada yang ditentukan oleh Allah dengan redha, tetapi di samping itu kita berusaha menyelesaikannya, mengubatinya, menyelesaikannya. Itu saja. Sebab itu orang mukmin boleh senyum dalam semua hal. Orang mukmin boleh senyum dalam semua keadaan. Kalau dia dapat benda yang baik, dia senyum apa? Senyum syukur. Dia dapat benda yang negatif. Sakit kepala ke, sakit gigi ke, kena COVID ke, dia boleh senyum kerana dia dapat ujian yang ringan dibandingkan orang yang lebih teruk daripada dia. Ni saya baru sakit kepala, dia tu sakit seluruh badan. Saya baru sakit kaki, dia tu terus lumpuh. Kan? Jadi untuk kita senyum, kita kena lihat orang yang lebih teruk daripada kita. Untuk kita bersyukur, kita lihat orang yang lebih pergi. Untuk kita tengok orang yang nak syukur, tengok mana? Orang yang lebih teruk kita. Kan? Syukur saya macam ni, dia lagi teruk daripada saya. Jadi itulah. Jadi saya rasa dah lebih 5 minit dah ni. Jadi itulah. Jadi di sini hadirat bacalah dengan Ustazah Bushra, dengan Ustazah Fazia, dengan Ustazah Maimun, dengan siapa-siapa lagi, dengan Datin apa tadi? Datin Fatimah, Datin Farida. Bacalah pelan-pelan dan di samping kita doalah pada Allah. Ya Allah, saya ni dah tua, tak dapat nak belajar banyak-banyak. Ilmu yang saya belajar sikit ni, berkatilah Allah. Boleh saya amalkan. Mudah-mudahan saya dapat kelayakan untuk bertemu dengan kau dengan membawa sebanyak mungkin pahala. Dan jangan bawa sikit pun dosa. Sebab itu kalau boleh tiap-tiap kali mandi taubat. Biar dosa kita ubur sekali dengan air mandi kita. Saya tiap kali mandi taubat. Minta Allah Ta'ala hapuskan dosa. Takut. Kita kadang-kadang tak sedar kan. Dan tiap-tiap hari kita bersihkan anggota lahir dengan untuk bersihkan hati. Sebab hati yang akan dilihat oleh Allah. Bersihkan daripada semua sifat mazmumah. Dan padatkan dengan semua sifat mahmudah. Dan beri kita ikhlasnya dalam semua kerja buat kita. Kita basuh kain kerana Allah. Kita masak makan kerana Allah. Kita senyum kerana Allah. Kita bangun kerana Allah. Kita duduk kerana Allah. Kita bernafas pun biar bernafas kerana Allah. Dan minta pada Allah setiap kita nafas, setiap kita bergerak, kita ingat Allah. Jangan ada satu detik pun hati ini lupakan Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan minta Allah beri kita ilmu yang boleh menjadikan kita benar-benar ma'rifatullah. Benar-benar mengenal Allah sehingga membawa kita menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saya rasa itu sajalah. Datuk dah sedang beri amaran dah kat saya. Saya rasa cukup ini banyak tu. Hari ini mukadimah aja tau. Mukadimah aja. Nanti akan bersambung oleh Ustazah Bushra. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, inilah satu perkongsian ilmu dari Ustazah yang penuh dengan mutiara peringatan, membuka minda berfikir untuk dan memberi panduan dan nasihat bagaimana hidup kita di dunia dan lebih lagi untuk akhirat. Jazakallah khairan katsiran ya Ustazah. Majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha
Tuan Haji Maimun Muhammad Nasir, Ketua Dewan Muslimat Sulawesi, untuk memberi patah kata dan menyampaikan terima kasih pembacaan kepada yang bertanggung jawab. Terima kasih kepada Majlis. Saya tak menyembah, terima kasih. Ya Allah sangat kepada usaha yang saya kenal itu bertahun dulu. Termasuk saya masih muda, ya. Kalau usaha 29 ya, saya sudah masuk dulu. InsyaAllah, saya harap apa yang disampaikan oleh usaha hari ini menjadi penyumbang penting kita berusaha hidup berpikiran. Dan insyaAllah saya nak tanya kepada usaha, hari ini adakah special offer siapa nak beli buku hari ini dengan harga? Harga 20 saja. Siapa boleh beli buku dengan harga 20? Sahaja. Ya, boleh ambil di kaunter depan ataupun di kaunter depan ya. Baik, kaunter depan. InsyaAllah dapat satu buku Ustazah Haji ini akan menjadi bahan pengajian di kelas Usrah di Usrah Al-Um ini di bawah bimbingan Ustazah Haji Usrah itu. Setiap hari Jumat. Buat masa ini kita masih dengan online inilah. Dan kita cuba betul-betul untuk buat face to face dengan secara fizikal tengok keadaan masalah. Ya, insyaAllah ya. Siapa punya buku ini RM20 yang benar RM20. Saya dapat tak tahu macam mana ya. Terima kasih.